pasti jendela ataupun jalinan jendela digital negara ini ataupun jendela ini merupakan salah satu daripada perkara yang penting untuk diberikan pemahaman untuk kita menjayakan agenda pendigitalan negara, dan juga agenda pendigitalan negara ini sebenarnya dimaktubkan dalam Belanjawan 2021 dengan beberapa peruntukan diberikan di bawah jendela dan juga agenda pendigitalan supaya memastikan agar masyarakat dapat menikmati hasil daripada apa yang digagaskan oleh pihak kerajaan. Untuk kita bercakap tentang jendela merapatkan jurang digital, kita bersama dengan Dr. Fadlullah Suhaimi Abdul Malik yang juga merupakan pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam. Baik, sudah semestinya kita menceritakan tentang menjayakan agenda pendigitalan negara, dan apa yang penting adalah untuk kita melihat bagaimana kita memberikan satu penumpuan yang lebih dalam agenda peruntukan kerajaan khususnya dalam Belanjawan 2021. Bagaimana Doktor melihat Belanjawan 2021 ini mencakupi isu-isu agenda pendigitalan negara di samping jendela juga, Doktor? Terima kasih, Is. Sebenarnya bila kita lihat pendigitalan, kita kena lihat daripada perspektif hari ini, generasi yang akan datang. Ya. Untuk generasi yang akan datang, lazimnya kanak-kanak lah. Ya. Dan untuk generasi sekarang, mereka-mereka yang sedang bekerja. Tapi bila kita lihat kedua-dua perspektif ni, yang penting adalah prasarana dulu. Jadi bila kita cerita pasal prasarana, maka inilah kita ceritakan pasal jendela untuk memastikan pelebaran gentian fiber dan liputan mudah alih. Ya. Itu saya pernah dah cerita terdahulu. Jadi bila kita ada ni, jadi kita kata okey, di manakah kita akan melebarkan? Untuk generasi masa akan datang, kita perlu melebarkannya ke fasiliti pendidikan. Itulah dalam belanjawan telah diumumkan dan telah dicadangkan sejumlah 500 juta untuk disalurkan bagi memastikan fasiliti pendidikan semuanya mempunyai kesaling hubungan internet di sini. Dan sekiranya kita boleh melihat semula bagaimana kita boleh membelanja ni, tengoklah mungkin kita berkemampuan untuk mencapai lebih daripada 430 sekolah yang telah disasarkan. InsyaAllah mungkin lebih daripada situ. Tapi itu perbincangan yang selanjutnya perlu dilaksanakan. Yang kedua adalah kita lihat kan anak-anak yang di sekolah yang mungkin tidak berkemampuan untuk mendapat mampu untuk mendapat perkhidmatan. Dan dalam belanjawan juga telah diumumkan tentang program jalinan prihatin, ya, iaitu mereka-mereka yang bawah golongan B40 akan mendapat sumbangan atau subsidi RM180 seorang untuk setahun ataupun RM15 setiap bulan untuk menampung kos perbelanjaan. Dan di samping itu, pihak industri juga menyediakan nilai yang serupa iaitu RM15 setiap bulan untuk mereka menggunakan pakai data. Ya. Dan bagi mereka dalam golongan B40 yang tidak berkemampuan untuk mempunyai alat baru, 180 itu boleh digunakan pakai untuk membeli alat yang baru. Jadi ada subsidi lah. Jadi itu kita boleh membantu mereka-mereka untuk generasi masa depan. Dan generasi yang terkini adalah mereka-mereka yang sedang bekerja. Dan dalam bekerja, saya difahamkan, jangan kata belanjawan, masa kita tengok penjana pun kita ada peruntukan untuk membantu syarikat-syarikat untuk memasuki ke alam digital. Ya, dan ini kita boleh membantu untuk pekerja-pekerja dan juga syarikat untuk meningkatkan tahap pendigitalan dalam. Dan itulah dan bila kita kira-kirakan infrastruktur, proses ataupun di tempat kerja dan mereka yang bekerja. Jadi semua itu kita dah kalau kita lihat di belanjawan, dia merangkumi ke semua yang kita perlu bantu. InsyaAllah dapat bantu. Tapi nak kata bantu semua itu 100% memang susahlah. Tetapi yang penting mereka-mereka yang perlu dibantu dapat dibantu. Mereka yang perlu disambung akan dapat sambungan. Makanya dalam hal ini kita melihat Belanjawan 2021 dilihat komprehensif dalam menjayakan agenda pendigitalan negara. Cuma yang lebih pentingnya adalah di bawah jendela sendiri, tujuan utamanya adalah untuk memberikan capaian internet ataupun telekomunikasi mudah alih atau talian tetap yang lebih baik berbanding sebelumnya. Apakah antara penambahbaikan ataupun perkara-perkara yang perlu diberi tumpuan dan juga perhatian dalam pelaksanaan jendela mungkin selama 2 tahun pelaksanaannya yang akan dimulakan?
Kalau kita lihat dari segi talian tetap, yang penting adalah pelebaran gentian fiber, dan di sinilah kelulusan dari pihak negeri perlu kita dapat dengan cepat agar aktiviti-aktiviti untuk menanam fiber itu senang dan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menara baru, yang itu kita perlu mendapat juga kelulusan pihak negeri, dan dari segi industri mereka telah pun bersedia untuk melabur. Itu satu, kita kata, komitmen yang menuntut semua pihak supaya memberikan satu takrifan yang baharu terhadap bagaimana tanggungjawab itu diterjemahkan dalam pelaksanaan jendela. Cuma Belanjawan 2021 sudah pastinya memberi satu cakupan yang lebih meluas melihat kepada agenda pendigitalan negara ini membawa masyarakat kepada satu perkara yang lebih baik. Jadi dalam setiap bidang ataupun setiap sektor yang disebutkan oleh doktor sebentar tadi, bagaimana ia boleh memberi manfaat khususnya kepada sektor penting negara, pendidikan, perniagaan, malah e-dagang ataupun e-commerce yang selalu kita ingin gambarkan buat ketika ini. Betul. Bila kita ada pencapaian kesaling hubungan yang pada tahap yang lebih tinggi dan kita dapat melebarkan ke seluruh negara. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi belanjawan, terdapat 7.4 bilion disediakan untuk melebarkan infrastruktur. Yang ini akan dilaksanakan dalam masa 2 tahun. Yang ini insya-Allah akan membantu mereka-mereka yang di luar bandar, di tempat-tempat yang tiada kesalin hubungan, untuk mendapat perkhidmatan yang sebaik seperti di bandar. Itu yang pertama. Dan kedua, peningkatan penggunaannya. Yang di sinilah kita menggunakan pakai pendekatan komuniti, iaitu melalui pusat internet komuniti, dan juga beberapa agensi-agensi lain yang akan bekerjasama dengan pihak MCMC seperti MDEC, KPLB dan pelbagai lagi agensi-agensi kerjaan, di mana kita akan meningkatkan kandungan aktiviti untuk meningkatkan penggunaan e-commerce, terutama di luar bandar dan juga di bandar juga, bagi tempat-tempat yang kita kata miskin bandar. Yang di situ kita perlu juga membantu. Dan ketiga adalah kita juga melihat ada pendekatan bagaimana perkhidmatan penghantaran itu dapat ditingkatkan. Baru-baru ni MCMC telah mengeluarkan moratorium untuk tidak memberi lesen-lesen baru untuk Korea, kerana kita perlu memantapkan perkhidmatan Korea agar elemen e-commerce tu kesemuanya akan mantap. Jadi pembayaran, infrastruktur, penghantaran, semuanya ada. Sudah pasti jendela ini ataupun agenda digital negara ini akan melibatkan libat urus bersama dengan semua kementerian dan juga semua sektor serta semua bidang. Dan sudah pasti semua kementerian juga menanti-nantikan apakah penambahbaikan yang akan dilakukan di bawah jendela untuk sebagai pemudah cara kepada transaksi akan dilakukan bagi setiap kementerian masing-masing. Jadi bagaimana libat urus antara MCMC, KKMM dan juga pihak kementerian yang lain dalam melaksanakan jendela ini secara bersama? Libat urus yang utama kita laksanakan adalah melalui perancangan ataupun jawatankuasa pelaksanaan. Ini kita lakukan setiap 2 minggu. Libat urus ni akan meliputi merangkumi agensi kerajaan yang penting. Nombor 2, pembekal perkhidmatan juga. Dan libat urus juga kita laksanakan di peringkat negeri, dan di setiap negeri kita melalui sama ada pejabat menteri besar ataupun jawatankuasa infrastruktur yang telah ditubuhkan di peringkat negeri. Dan di sinilah kita mendapat bantuan untuk mempercepatkan kelulusan itu. Jadi benda ni baru kita mulakan perjalanan. Kalau kita lihat jendela ni rasa macam dah lama. Tapi kalau kita imbas kembali, ianya diumumkan pada 29 Ogos. Baru 2 bulan. Jadi dalam masa 2 bulan banyak perkara-perkara yang kita perlu laksanakan. Jadi untuk kita kata untuk orang ramai bersabar sikit, sebab banyak perkara yang sepatutnya kita laksanakan dulu, baru kita mengambil pendekatan yang baru agar aktiviti itu dapat dilaksanakan dengan lebih cepat. Bukan tak pernah buat dulu, tetapi mungkin kekangan-kekangan yang terdahulu
kita tak dapat mencari jalan untuk mengatasinya, tapi insya-Allah dengan adanya kesedaran dan juga hala tuju negara mengarah kepada ekonomi digital, ini boleh mempercepatkan usaha dalam membantu pihak kami dan semua agensi yang terlibat untuk melaksanakan program jendela tersebut. Baik, Doktor, sebelum ini kita pernah berbincang berkenaan tentang kekangan dalam memastikan infrastruktur itu dapat dilengkapkan di seluruh kawasan tumpuan, khususnya kawasan sasaran, dan amat tidak adil untuk kita bandingkan dengan negara seperti Singapura kerana kawasannya amat kecil dan pemasangan infrastrukturnya lebih mudah berbanding dengan situasi kita yang ada kawasan yang muka buminya itu tidak mengizinkan untuk struktur bagi teknologi infrastruktur ini dipasang dengan lebih baik. Jadi apa sebenarnya kekangan yang perlu untuk ditambah baik dan juga ditangani dalam memastikan isu infrastruktur capaian internet ini dapat diatasi? Kalau di bandar, dia ada dua. Kalau di bandar, isunya adalah kadang tiba-tiba bangunan naik. Dulu bangunan tinggi tak ada. Jadi bila kita tengok gelombang yang kita tembak untuk penggunaan perkhidmatan tu, tiba-tiba ada, orang kata ada benda yang blok. Itu jadi kualiti akan turun. Jadi yang dalam keadaan seperti itu, kita perlu menambah baik dengan mendirikan menara yang baru ataupun infrastruktur yang baru. Itu nombor satu. Kalau ada muka bumi di mana kadang-kadang kita balik kampung, kita kata nampak pemancar tu ada. Tapi kenapa saya ni tak dapat? Sebab kadang-kadang kita berada di lembah. Jadi bila gelombang dia tak boleh corner. Gelombang dia direct, straight dia. Jadi kita kat bawah. Jadi kita orang kata melepas lah. Jadi dalam keadaan tersebut kita juga perlu meningkatkan prasarana berdekatan dengan lembah untuk memastikan liputan di lembah tu juga akan meningkat. Jadi ini adalah berapa orang kata kelompongan rangkaian kita dapati, dan kita meminta juga orang ramai untuk memaklumkan kepada kami. Tak termampulah setiap inci negara kita ada orang memeriksa. Jadi kalau boleh dalam keadaan sekarang, maklumkanlah kepada kami, dan insya-Allah kami akan berhubung dengan pengadu untuk memastikan di apakah kekangan di tempat tersebut. Yang macam baru-baru ni di Kedah, isunya adalah tempatnya adalah berada di lembah. Tapi pemancar ada dalam 1.5 kilometer yang dari situ. Tetapi sebabnya dia berada di lembah dan bilangan orang pun telah pun meningkat. Jadi kualiti yang dulunya ada tidak dapat menampung peningkatan pengguna. Jadi terpaksa kita tambah baik dengan prasarana yang tambahan. Okey. Doktor, dalam situasi gadget dan juga capaian internet, dia seolah-olah bersifat reciprocal kerana kehadiran gadget itu sendiri mendahului kepada capaian internet. Kita sedia maklum telefon bimbit ketika ini sudah dilengkapi dengan teknologi 5G. Namun capaian 5G kita masih lagi belum menyeluruh ataupun masih lagi belum berada di tahap yang mana kita capai ataupun kita sasarkan. Jadi bagaimana doktor melihat perkembangan gadget sudah semestinya mendahului perkembangan capaian teknologi ini? Sebenarnya perkembangan gadget ni tidaklah terlalu mendahului rangkaian. Sebab apa? Gadget ni sekiranya ia mempunyai fungsi yang tertentu, tetapi tidak boleh diguna pakai, pengguna tidak akan ingin membelinya. Kecuali mereka-mereka yang rasa nak gah diri itu, tengok saya ada kata gadget yang 5G. Tapi saya tanya, rangkaian 5G ni mana? Dan kos gadget tersebut tu bukannya murah. Kadang-kadang RM6,000, RM7,000. Tapi berapa ramailah yang boleh guna pakai gadget-gadget yang semahal ini. Jadi lazimnya kalau kita ikut banyak research di mana kalau gadget tu dah ada, rangkaian akan datang dalam masa 6 bulan ke setahun. Jadi gadget sememangnya akan mendahuluinya, kerana kalau sekiranya tidak, kalau kita akan terbalikkan, rangkaian mendahului gadget. Rangkaian dah naik, macam lebuh raya lah. Lebuh raya dah naik, kereta tak ada. Jadi problem. Jadi gadget akan mendahului, dan kita sebagai pengguna kena cerdik. Jangan membeli gadget yang baru saja untuk gahkan diri, tetapi tidak boleh menggunanya. Membazir duit orang kata. Tunggulah masa yang sesuai untuk kita beli gadget, dan mana gadgetnya sendiri
boleh menggunakan pakai rangkaian yang sedia ada. Jadi kita mendapat nilai yang sepatutnya kita belanja daripada gadget tersebut. Sudah pasti dalam hal ini juga beberapa agensi dan juga pihak melihat tentang capaian internet yang penting. Mungkin untuk tujuan pembelajaran, malah di kawasan luar bandar juga. Pusat internet komuniti juga diwujudkan untuk memberikan satu peluang kepada masyarakat khususnya di luar bandar untuk merasai capaian dan juga khidmat servis internet itu sendiri. Jadi mungkin ini juga salah satu daripada agenda yang perlu diperkasakan dalam memastikan bukan saja capaiannya tetapi pusat internet itu juga sebagai satu one stop center yang boleh memberi manfaat yang lebih baik. Betul. Sebenarnya kalau kita imbas kembali dulu kat kampung kita ada balai raya. Betul. Jadi balai raya tu tak ada siapa jaga. Jadi yang masuk balai raya ni lembu, kambing dan benda terbiar. Tetapi hari ini pusat internet komuniti itu boleh diibaratkan sebagai balai raya. Tempat ramai orang boleh menumpu. Dan di sinilah sememang prasarananya memang ada, kita akan mantapkan. Buat masa ni kita memang mempunyai 20 komputer dan sambungan tidak kurang daripada 20 meg ke situ, dan kita juga ada wifi percuma untuk mereka-mereka mengguna pakai dalam radius 100 meter sekeliling pusat internet komuniti. Kita ada 873 di seluruh negara. Kita memang nak mantapkan dari segi fizikal dan juga kandungannya, dan di sinilah kita akan bekerjasama dengan pelbagai agensi untuk meningkatkan kandungan, menyediakan perkhidmatan atas talian untuk orang setempat menggunakan pakai itu. Dan kita pun buat masa ni ada buat pilot di Terengganu di mana kita mengguna pakai pusat internet komuniti itu sebagai tempat orang datang untuk susulan untuk kesihatan. Jadi tak payahlah pergi ke klinik kesihatan yang mungkin jauh sikit, tapi kita kata datang di sini. Kita menggunakan pakai internet untuk menghubung dengan doktor yang berada di klinik kesihatan. Jadi ini adalah pilot projek kita laksanakan untuk kita mantapkan, meningkatkan penggunaan pusat internet melebihi daripada objektif yang awal, iaitu memperkenalkan internet kepada komuniti. Sekarang kita kata dah kenal, maka kita mengajar macam mana nak pakai dan pakai pada tahap yang betul-betul tinggi untuk memanfaat sama ada diri sendiri dari segi kesihatan ataupun dari segi ekonomi. Okey, dalam isu pengguna juga sudah pastinya belanjawan 2021 walaupun diberikan mungkin peruntukan dan juga subsidi untuk kita menjana pelibatan dalam industri digital ini, sudah pasti pengguna menginginkan supaya penggunaan internet dengan kapasiti dan juga kelajuan yang lebih tinggi dan juga dengan kapasiti yang tanpa had ataupun unlimited untuk memudahkan urusan perniagaan dan juga urusan peribadi. Jadi dalam hal ini adakah pihak MCMC melihat urus tadbir dan juga libat urus bersama dengan penyedia perkhidmatan juga penting untuk memastikan offer ataupun tawaran yang terbaik terhadap pengguna perkhidmatan itu sendiri? Ini penting, kita kena faham, iaitu di Malaysia kalau dulunya kerajaan menyediakan prasarana memakan masa, dan kita telah melalui polisi di mana prasarana disediakan oleh pihak swasta, dan sekarang banyak prasarananya disediakan oleh pihak swasta. Jadi dalam konteks telekomunikasi, kesemua penyedia perkhidmatan adalah dari pihak swasta, dan untuk pihak swasta melabur, mereka mesti mendapat keuntungan supaya keuntungan tu dapat digunakan pakai untuk pelaburan. Dan jadi bila kita lihat dari konteks tersebut, libat urus kami dengan pembekal perkhidmatan, kita akan memastikan yang harga ataupun tawaran package kepada pengguna mestilah pada tahap yang kita panggil sebagai mampu milik, affordable. Saya bagi contoh, untuk jalur lebar tetap, kos package yang termurah adalah bernilai RM79. Jadi pengguna lazimnya di rumah ada 4 orang. Jadi kalau kita lihat, maknanya kos untuk seorang hanya RM20, dan kita bagi dengan 30 hari, kos internet untuk sehari hanya dalam 70 sen. Jadi dan penggunaannya unlimited. Jadi adakah itu masih mahal? Itu yang penting. Kita kena lihat. Kadang-kadang kalau kita sebagai pengguna ni, kalau boleh 5 sen, kalau boleh, ataupun kata 1 sen. Tapi mungkin kalau kita kos ada terlalu rendah, maka
tiada lagi pelaburan. Jadi bila kita minta liputan, peningkatan kualiti, ianya akan memerlukan pelaburan. Dan teknologi sentiasa berubah. 6 bulan, teknologi baru akan datang. Jadi itulah kita cuba mendapat kata equilibrium ataupun balancing act di mana memastikan pelaburan tu sihat, kos perkhidmatan serendah yang boleh dan pengguna akan berpuas hati dari segi liputan dan juga dari kualiti. Okey, Doktor, secara ringkasnya harapan Doktor mewakili MCMC sendiri terhadap Belanjawan 2021 dan juga apa yang akan diharapkan menjelang tahun 2021 terhadap penambahbaikan bagi menjayakan agenda pendigitalan negara, Doktor. Harapan saya satu saja. Gunalah pakai internet dengan sebaiknya dan insya-Allah kami akan melaksanakan perancangan yang telah ditetapkan mengikut jangka masa yang telah ditetapkan, insya-Allah. Baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Fadullah Suhaimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, dan kita harapkan agar di bawah Belanjawan 2021 akan memanfaatkan seluruh masyarakat melalui jalinan digital negara ataupun jendela, khususnya dalam menjayakan agenda pendigitalan negara. Untuk